tahu, di sebalik senyum mesra, di sebalik gurau senda, ku terluka. Engkau kagum melihat sikapku yang tenang selalu, tapi hakikatnya ku amat kecewa dalam senyumku sengsara. Tak usah berkirim salam melalui temanmu, tak usah bertanya lagi tentang diriku, tak usah diungkit-ungkit kisah nan lalu, tak usah kau kenangkan saat-saat manis yang pedih mengiris. Masih kau terlalu ku sayangi, walau aku ingin kau kembali, namun karena harga diri biarlah ku pendam hasrat hati. Saat-saat manis yang pedih mengiris, masih kau terlalu ku sayangi, walau aku ingin kau kembali, namun karena harga diri biarlah ku pendam hasrat hati. Bestnya. Tapi dia cakap usah bertanya lagi. Bertanyalah juga. Kita kena tanya juga kan. Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini adalah edisi 2 Mei 2023, 11 Syawal dah ya. Diam tak diam kan. Dan masuki minggu yang kedua. Bertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Saya Fariha On. Pastinya setelah bercuti lama, hari ini bermulanya hari pertama bekerja lah bagi mereka yang mengambil cuti. Lama ada yang dah mula bekerja minggu lalu. Betul. Awak cuti lama ke tidak? Saya tidak. Saya bekerja cuti sampai tak tahu dah bila kerja bila cuti. Awak macam mana pula? Saya baru ini bekerja. Cakap dekat Disney nampak Tak, saya kerja 1, 2, 3. Lepas tu Ahad tu dah kerja. Tapi masuk pejabat hari inilah bermulanya. Baik. Jadi pastinya bila kita beraya ni, bukan saja masalah makanan. Makan tak ingat apa kan. Makan memang sebab kata 30 hari dah berpuasa dan sebagainya. Kesihatan pun sebab cuaca dan sebagainya. Betul. Anak-anak dan pastinya kata stroke haba dan sebagainya. Dan semalam juga keluar juga kan kata cuaca panas di Asia dan kita perlu berjaga-jaga. Kita tengok hari ini Hanif. Ya betul. Cuaca hari ini bagaimana? Ini cuaca semasa keadaan suhu terutamanya di sekitar bandar-bandar utama dalam negara kita, Kuala Lumpur dengan 30 darjah Celsius walaupun keadaan cuaca yang baik, yang cerah, tapi lihat saja saya nak tunjuk kepada keadaan cuaca. Alamak. Pusing. Ada satu keadaan cuaca yang betul. Walaupun hujan, terutama di Kuala Terengganu, dijangka hujan pada pagi ini, tetapi dengan keadaan suhunya 31 darjah Celsius masih lagi agak tinggi dan kita perlu sentiasa berwaspada dengan keadaan sebegitu. Macam kita dewasa kita tahu kan bagaimana untuk mengawal pemakanan minuman kita. Tapi bagi ibu bapa
kita harapkan ibu bapa juga mengambil pemantauan yang lebih dekat lagi dengan anak-anak kan, sebab kadang-kadang anak-anak ni kita kena sentiasa ingatkan minum air yang banyak, kurangkan minum manis, makan bergula. Kopi tu pun kurangkan juga untuk kita lah. Betul. Terutamanya golongan berisiko juga yang kerap diberikan perhatian pada ketika ini, dan kita nak berikan juga penghargaan semalam disambut 1 Mei 2023 Hari Pekerja, Hari Buruh, dan ada sambutan berkaitan dengan anugerah pekerja contoh yang diberikan kepada Dr. Malar Santi Santera Segapen yang telah pun diberikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan penerima anugerah pekerja contoh ini. Ucapan tahniah kepada Dr. Malar. Kita selalu dengar celotehnya. Beliau merupakan doktor di Jabatan Kecemasan Hospital Columbia Asia Ceras, Selangor. Betul. Dan diharapkan dengan adanya anugerah sebegini, kita mengharapkan lebih banyak lagi lah. Betul. Nanti maknanya menjadi motivasi kepada semua pekerja kan, untuk memberi seikhlas mungkin dalam penugasan kita. Betul. Dan ini satu lagi ucapan tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Mohamad atas penganugerahan Tokoh Hari Pekerja tahun 2023 juga yang turut diraikan semalam, dan ini mengangkat kepada ikon-ikon lah Hari Pekerja, supaya kita sama-sama lah boleh terus memacu ekonomi negara, memacu sektor pekerjaan, supaya kita sama-sama dapat memajukan diri juga, insya-Allah. Tadi kata usah bertanya lagi, tapi disebabkan lama dah. Takkan tak tanya? Lama dah. Beliau ni tidak muncul di kaca TV kan, kita nak mendekati. Kita bertanyalah juga. Silakan. Kita bertanyalah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Fairuz. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat, ya? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat betul. pengantin baru juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat jugalah satu geng lah ni. Okey, lagu tadi usah bertanya lagi. Itu lagu kira otak juga 1986 kan, Datuk? Usah tanya lagi 1986. Dan title album tu adalah Wajah Cinta. Dan itu lagu album yang pertama, Datuk? Album pertama. Dan lagu yang hits adalah Usah Bertanya Lagi. Wow, jadi kalau kita nak imbau kembali kenangan 80-an ni, Datuk, ketika permulaan buat album itu, macam mana sebenarnya prosesnya, kisah di sebalik pembikinan album itu? Okey, untuk first album ni sebenarnya nak kata rezeki jugalah, sebab saya di offer oleh Ahmad Nawab tanpa ada interview, tanpa ada apa orang kata uji bakat apa tak ada. Sebab Datuk Seri tengok saya di TV, satu program TV, jadi Datuk Seri terus mungkin dia nampak apa yang ada pada saya. Kata dia. Jadi dia terus telefon saya waktu tu berada di Kuantan lagi, masih tinggal di Kuantan. So dia minta turun ke Kuala Lumpur, terus ada discussion sikit. Lepas tu terus buat album. Dapat lagu tu? Terus dapat lagu, terus masuk studio. Lagu tu dah buat lama ke ataupun bagaimana? Tak. Mengikut Datuk Seri, sesebuah lagu tu dia package melodi, lirik dan penyanyi yang sesuai untuk lagu tu. Dia bukan main bagi je lagu yang sembarangan, tak. Maksudnya, lagu yang bersesuaian dengan, mungkin dia study penyanyi tu, baru diberikan lagu tu. Dan lagu itu dibuat mengikut profil Datuk dululah pada ketika itu. Dan sambutannya pada ketika itu, Datuk, kalau dikongsikan, alhamdulillah, tiba-tiba menggegah dunia sebab seni. itu kiranya album pertama kan. Tapi alhamdulillah mungkin sentuhan daripada Datuk Seri juga. 1986. Belum lahir. Belum lahir Saya lagi. 5 tahun. 5 tahun. No. Dulu kalau tengok penyanyi Datuk Siti Fairuz kan, rambut tu. Afro. Ya, kita tahu rambut. Signature. Rambut tu. Ini Siti Fairuz. Walaupun saya masih 5 tahun, tapi kita 5 tahun dah matang. Dah tengok TV, Datuk. Dia rambut macam tu, kalau keturunan Arab memang macam tu selalu kan. Itu memang penyanyi kita Siti Fairuz. Dulu penyanyi dulu ada setiap individu tu identiti dia senang tangkap. Kita memang dibentuk sebegitu ke, Datuk? Maksudnya setiap penyanyi perlu ada identitinya sendiri. Dia macam kata tadi, Datuk Seri dia dah nampak. Cuma mungkin dia touch up aja. Kita dah ada kita punya identiti. Dia touch up mungkin bagi cantik lagi ke macam tu. Datuk dah lama sangat kan. Pastinya hari ini peminat-peminat Datuk Siti Fairuz tengok Malaysia ni depan rindu sangat ni. Kemana hilangnya? Sebenarnya saya ada. Saya di Kuala Lumpur, tapi kebanyakan orang ingat saya berhijrah selepas berpisah tu, saya berhijrah ke Kuantan. Tapi sebenarnya saya berhijrah sekejap saja, tapi kebanyakan masa saya memang di Kuala Lumpur sebenarnya. Dari saya mula berkahwin dulu sehingga sekarang memang saya di Kuala Lumpur. Di KL sajalah beraya pun di sini. Cuma saya agak
jauh sikit daripada dunia hiburan setelah berumah tangga. Tapi setelah berpisah tu macam orang kata ke situ juga saya, jadi naluri kita dengan jiwa kita, jiwa anak seni kan. Jadi saya kembali ke bidang seni selepas berpisah tu hingga sekarang. Alhamdulillah. Wow, dan Datuk menghasilkan beberapa album kemudian kan? Saya ada 2 album saja sebenarnya. Sebab masa album saya yang ketiga, supposed to be yang ketiga, tapi waktu tu saya dah berumah tangga, jadi saya memilih antara satu, antara karier dan juga rumah tangga. So saya pilih rumah tangga. Jadi terpaksa korbankan karier lah. Tapi masih aktif lah menyanyi, Datuk? Tak ada. Saya memang tansung tak menyanyi. Hari ini memang special untuk kami ke? Tapi selepas berpisah tu memang saya kembali aktif. Ada lagu baru ke? Tahun ni ke comeback ke, Datuk? InsyaAllah. Alang-alang ni mesti ramai datang. Dia kadang-kadang nak buat lagu baru. Bila buat lagu baru, in fact sebenarnya ada saya buat lagu baru, tapi bila saya nyanyikan lagu baru, orang minta lagu itu juga. Yang lama jugalah. Orang tetap minta lagu itu juga. Dia macam lagu raya, Datuk. Lagu raya baru ada, lama pun nak juga yang lama. Itulah. Kan. Jadi malah segar lah, Datuk. Alhamdulillah lah. Datuk, satu kenangan yang mungkin Datuk tak boleh lupakan lah sepanjang berada dalam industri dengan lagu-lagu yang meletup ni, yang sampai sekarang masih ingat. Lagu tadi tu, lagu Usah Tanya Lagi, lagu Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu kan. Apa kenangannya tu, Datuk? Pada saya semua kenangan indah sebagai anak seni, semua indah pada saya. Tak ada yang kata menyedihkan sepanjang saya melibatkan diri dalam bidang seni. Tak ada yang menyedihkan. Kalau asam garam dalam kita buat persembahan tu kan, kadang dulu kan ada kena tipu lah apa kan. Itu biasa. Itu bukan benda yang nak kata menyedihkan ke apa, tak ada. Rencah lah. Itu rencah sebagai penyanyi kan. Asam garam dia kena lalu semua tu, tak ada apa. Orang lain pun ada yang lalu benda yang sama juga. Okey, faham. So hari ini kita nak bagi satu peluang keemasan lah. Datuk Sri Amin. Datuk Siti Fairuz untuk berikan ucapan kepada peminat-peminat untuk hari ini di MHI. Okey, saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih juga kepada TV3 yang sudi mengundang saya pada hari ini. Dan juga kepada semua peminat-peminat saya, terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah yang dapat membalasnya, yang menyokong saya, menyokong penglibatan saya dalam bidang seni, menyanjungi lagu-lagu saya sehingga kini. Alhamdulillah, terima kasih. Teruskan menyokong saya, jangan putus asa, jangan berhenti. Teruskan menyokong saya juga anak-anak seni yang lain. InsyaAllah. Datuk, nak follow ikut perkembangan terkini ke mana? Boleh ke CT5FUS. Instagram. Number CT number 5 FUS. FUS. Itu IG. Lagi moden daripada moden. Kalau saya punya FB is Siti Fairuz saja. Siti Fairuz Syekh Mohammed ataupun Siti Fairuz saja. Datuk, okey, saya ada satu teka-teki lah. Datuk kena sambung. Apalah. Bila ku rindu, ku sebut namamu. Boleh ke Datuk sebut nama kita orang? Tapi bukan nama awak tau. Tu nampak suami di sana sedang merakam. Awak jangan main-main. Okey, kita nak jemput Datuk. Datuk, bahan lagu ini lagu saya. Favourite awak walaupun saya masih umur 7 tahun, tapi saya memang dah matang tau dengan lagu ni. Awak dengar lagu-lagu macam ni 7 tahun? Dah tu mak bapak saya buka radio, saya tinggal. Baik. Kita teruskanlah, persilakan. Datuk Siti, kita boleh ambil tempat dulu. Terima kasih banyak-banyak bersama kami. Ini akan mengimbau kenangan. Bila ku rindu, ku sebut namamu. Saya tahu yang tajuk je lah. Cakap. Kalau nyanyi takut nanti dia lain. Cuba awak sikit-sikit. Kita dengar dulu suara yang paling original. Datuk Siti Fairuz. Bila ku rindu, ku sebut namamu. Silakan. Tanpa ku sedar, aku tersebut namamu. Mengapakah hanya dengan tiba-tiba aku pun menjadi rindu dan wajahmu ku terbayang. Adakah engkau
begitu merindu. Bila ku rindu, aku tersebut namamu. Bila ku resah, ingin rasaku bertemu. Aku jadi tak menentu, menunggu kehadiranmu. Mengapakah lama hilang tanpa berita? Apa kabarmu di sana, kekasihku? Semoga engkau tak lupa padaku. Jangan biar ku merindu, jangan biar ku tertunggu. Sepinya di hatiku menunggumu. Bila ku rindu, aku tersebut namamu. Di dalam mimpi, aku dibelai olehmu. Indah sungguh percintaan, indahnya berkasih sayang. Betapa aku merindu kepadamu. Apa kabarmu di sana, kekasihku? Semoga engkau tak lupa padaku. Jangan biar ku merindu, jangan biar ku tertunggu. Sepinya di hatiku menunggumu. Bila ku rindu, aku tersebut namamu. Di dalam mimpi, aku dibelai olehmu. Indah sungguh percintaan, indahnya berkasih sayang. Betapa aku merindu kepadamu. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan ini 11 Syawal. Ini bermaksud mungkin ramai yang dah berpusu-pusu kembali bekerja kan. Tapi dalam masa yang sama nanti adalah rumah terbukanya, ada juga perjalanan menggunakan kenderaan dan baru-baru ini pun banyak sekali kes yang membabitkan ialah isu pengudaraan dalam kenderaan ini. Pendingin hawa dalam kenderaan tu kadang-kadang kita rasa macam perjalanan mengambil masa 5 jam, 8 jam kita tak pernah buka pun sebab jangan buka tingkap aircon nanti kan bergaduh. Ada sesuatu yang perlu kita ketahui, kita refresh balik ataupun kita menambah balik kita punya ilmu. Betul. Kan? Bahawa itu adalah mungkin satu benda yang salah. Betul. Jadi kita serahkan kepada pakar. Kalau terkejut pakar. Kita serahkan kepada pakar. Kita bersama dengan Dato' Insinyur Muhammad Dalip, penasihat otomotif kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya sama-sama. Macam mana perjalanan raya setakat ni, Tok Mat? Alhamdulillah, perjalanan ke Perak nampaknya okey. Hari second day, hari kedua. Dan beraya di rumah saudara mara. Merasa jugalah lemang tepung. Pernah dengar lama? Pernah. Favorite tu. Favorite. Kesukaan di rumah. Okey, baik. Hari ini kita nak bawakan satu lagi berkenaan dengan penjagaan dan keselamatan pendingin hawa kenderaan. Tapi ini adalah laporan yang disediakan berkenaan dengan isu-isu yang membabitkan kes sebegini. Kita dengarkan dulu pandangan orang ramai. Sistem pendingin hawa kereta berfungsi menggunakan gas yang dimampatkan oleh kompresor. Tujuan penyaman udara ini adalah untuk mengekalkan suasana yang selesa kepada pemandu dan penumpang kenderaan.
Tidak dapat dibayangkan jika kenderaan yang dinaiki tidak mempunyai sistem pendingin hawa yang baik, terutama ketika cuaca panas. Selain itu juga, fungsi butang kitaran udara luar yang terdapat di dalam kereta perlu diambil kira. Apabila butang berkenaan tidak dihidupkan, perkara ini boleh membawa kepada kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan berlakunya risiko sesak nafas di dalam kereta. Menurut pengerusi Lembaga Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, Profesor Dr. Wong Shavun, apabila memandu jarak jauh, penggunaan penyaman udara yang betul adalah penting bagi memastikan kadar oksigen sentiasa mencukupi. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan berita mengenai 4 sekeluarga pingsan di dalam kereta yang dinaiki mereka berhampiran dengan tol Bentong dan dipercayai kekurangan oksigen di dalam badan. Kejadian itu berkemungkinan berlaku disebabkan mangsa tidak menggunakan fungsi kitaran udara luaran sebagai langkah keselamatan. Namun pemandu kereta tersebut memaklumkan bahawa penyaman udara kenderaannya tiada masalah kerana baru sahaja melakukan servis sebelum memulakan perjalanan jauh. Berdasarkan kes itu, persoalannya, adakah orang ramai mula sedar dan mementingkan aspek penyelenggaraan kenderaan terutama pendingin hawa? Nak untuk maintain aircon ni, kena jaga jadual servis aircon sendirilah supaya tak ada benda teruk yang terjadi. Berkala, di mana saya akan pastikan cecair penyejuk dan juga penapis sentiasa diganti supaya dapat digunakan dengan optimum. Setiap kali before kita nak off engine kita, kita kena off aircon kita ni dulu. Same goes to bila kita dah on engine, barulah kita on aircon kita dulu. So kenapa kita kena buat macam ni? So ni adalah cara paling mudah untuk kita elakkan kita punya aircon cooling coil daripada tersumbat ataupun berkarat. Saya akan memastikan ia diservis dan ditukar gas atau ditambah gas pada waktu yang ditetapkan oleh tempat-tempat servis kereta. Jangan ambil mudah. Ikuti diskusi menarik ini bersama penasihat otomotif di studio untuk pengetahuan bersama. Baik, kita orang memang terus saja bincang. Kita orang tadi memang serius perbincangan ni. Datuk, mungkin pandangan Datuk nak keluar tu. Sebenarnya aircon system ni yang paling penting je, pemilik mesti mengetahui apakah jenis gas yang masuk ke dalam kereta tu. Okey. Nombor 1, gas yang digunakan pada aircon system adalah 134A. 134A Bukannya R22 lah, R22A dah, R222 dah. Macam ada nama, jenama. Okey. Jadi aircon untuk kereta adalah 134A. Bukan A besar, A kecil. A kecil. Beza. Ada beza. Okey. Jadi apabila kita nak memastikan kereta kita ni dengan elok, supaya aircon sistem ni kita tahu pada panel dashboard tu. Yang 1, 2, 3. Maksima dia ada 4. Okay. Itu nama dia blower speed. Nak speed laju. Yang lagi satu ada biru, kotak merah, panjang kotak. Itu namanya thermostat. Okey. 2 perkara ni amat penting. So kalau negara kita adalah room temperature negara kita adalah 40 degree Celsius untuk enjin, untuk aircon adalah 22 degree Celsius. Okey. Kenapa kita nak letak sampai full maksimum thermostat tu sampai terlalu sejuk? Dipanggilkan minimum. Kalau digital minimum tu bermakna 17 degree Celsius. Okay. Ada yang pakai 16 degree Celsius. Dia akan menyebabkan ais menjadi beku di dalam kondenser. So jangan letak sampai tak boleh. Negara kita panas. Okey. Kenapa kita nak letak sampai? So kena letak 22. Kita letak maksima dia, minima dia kita 20, maksima dia 24. In range. Tapi kan sebab panas tu, bukan tak panas. Jangan susah hati. Kita nak balancekan humid body kita dengan badan yang ada dalam kabin. Nanti bila kita keluar. Okey. Kenapa bila dia sejuk dia taruh sampai minimum 16 atau 17, dia keluar dalam kawasan cuaca panas, dia bersin, dia batuk, macam-macam dia akan hadapi. Dalam badan body tu tak sama dalam kabin dengan dekat luar. Wow. Super juga kita memandu jauh. Apabila kita memandu jauh,
Komponen kita pandai kereta. Semua kita tahu kereta. Tetapi kita tak pernah turunkan tingkap kereta kita bila kita jalan jauh. Panas tu. Nanti tak rasa aircon keluar. Wow. Salah konsep tu. Kerana kita duduk di dalam kabin. Kabin ni dalam seolah-olah kita duduk dalam satu kawasan yang terbeku yang dalamnya itu adalah penumpang. Manusia yang bernafas. Kita ada 5 orang. Nafas dia keluar, nafas dia keluar. Nafasmu, nafasku juga. Yes. Jadi bila Oksigen, karbon monoksida semualah. Yes. Jadi kalau ada yang semua dalam ni free smoke, okey, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Tak ada hisap rokok. Semua okey. Kalau ada seorang yang menghisap rokok, dia pun akan sedut, dia akan sebut nafas tu. Oh. Jadi kabin tu 5 jam tekungkung yang dalam tu dihisap walaupun ada exit pressure yang dalam tu di bumper kiri dan kanan belakang. Okey. Terlalu lambat untuk bergerak. Faham. Jadi menyebabkan pemandu pun jadi lemah kerana menghidu nafas-nafas ni tadi. Okey. Yang sebenarnya cara yang betul apabila kita memandu melebihi dari 1 jam, kita kena turunkan tingkap tu sekurang-kurang dia 2 atau 3 inci. Bukan minta sampai 10 minit pun. Sekejap sajalah. Sekejap saja. Supaya, Datuk? Supaya pressure yang ada di dalam kabin, gas-gas yang ada dalam kabin, nafas-nafas yang ada dalam kabin ni keluar kerana kereta kita bergerak. Member Dengan pula begitu dah pandai. belasah sambal petai pula. Baiknya member. Janganlah drive sama-sama. Kalau kena bawa petai pula dalam tu, lagi cepat ngantuklah pemandu. Itu yang sebabkan kita boleh mengantuk. Kenapa orang boleh mati dalam kereta? Sebabnya apabila dia tidur, dia semua tingkap dia tutup rapat. Pressure nak lari ke mana? So gas yang berlaku yang ada di dalam motor lebih-lebih lagi dia start engine, start dengan aircon, start dengan radio, start dengan semua sistem keluar sekali. Jadi satu ketika dia akan block compressor ni untuk dapat gas push yang semua gas-gas ni tadi menyebabkan ada satu kebocoran. Dan yang masuk ke dalam tu adalah carbon dioxide dan juga gas yang masuk ke dalam aircon, dalam blower dan dia sedut, nafas dia pergi dengan sedap. Okey. Wow. Okey Datuk, ini sebenarnya sangat membuka mata kami pun dalam sebab sekarang ni musim-musim travel ni nak berjalan jauh ni dan tadi pun kes ditunjukkan berkaitan dengan 4 sekeluarga pingsan di Plaza Tol oleh kerana ialah pelbagai faktor kebocoran gas tersebut. Sebenarnya tips ni Datuk kalau nak berjalan jauh ni ataupun mungkin nak berhenti rehat, sebenarnya tingkap ni buka ke tutup? Ada yang kata buka, ada yang kata elok tutup. Betul. Tapi aircon ni buka Tapi ke tutup? kadang-kadang macam pemandu wanita pula Datuk, takut kalau buka nanti kan kena ada pula orang yang tarik pula masuk tangga. Buka tingkap. Sebenarnya apabila kita berhenti pada kenderaan, dan berhenti untuk sementara bukan enjin hidup sampai 1-2 jam tu tak bagus. Jadi kita nak berhenti dalam lebih kurang dari 1 jam untuk rehat sekejap. So ramai-ramai kat dalam mesti kita turunkan tingkap sekurang-kurang dia 1 inci. 1 inci. Dan kita rehatlah. Kerana kereta kita statik, gas tidak akan dapat menelak mana-mana ke dalam kabin terus. So dengan adanya kita turunkan tingkap ni tadi 1 inci, yang pressure tinggi yang ada di dalam kabin akan keluar melalui tingkap. Cuma perlu buka 1 tingkap saja. 1 tingkap saja. Bukan semua tingkap kena buka. Tak perlu. Dan apabila kita duduk dalam kereta, kita rehat, kita punya nafas akan sentiasa keluar. Tingkap tutup, dia sedut. Akan mengurangkan oksigen yang ada dalam badan. Oksigen yang paling penting adalah di otak. Di otak. So sebabnya manusia ni ada dipanggilkan microsleep. Kenapa microsleep ni terjadi? Sebab dia lack of the oxygen in the head. So dia lemah dan dia lapar, dia kenyang. Bila dia lapar, dia dah kenyang, dia masuk dalam kereta, ni akan menyebabkan dia sesaat je dia kelip, tertidur, habis. Faham. Okey. Saya nak tahu berkenaan dengan penjagaan pendingin hawa kereta ni. Macam kadang-kadang pemandu wanita, kalau kami rasa aircon tu dah tak sejuk, ni dah kena tambah gas. Sikit tambah gas. Sikit tambah gas. Ni kena pergi bawa ni. Ataupun sebenarnya perlu tahu jadual berkala waktu bila sebenarnya. Bagus. Good idea itu. Bagus soalan ni daripada pemandu wanita. Pemandu wanita. Yang sebenarnya untuk aircon system ni, paling bagus adalah setiap 100,000 km kita selenggara. Masa period dia 30,000 dia dah bagi dah. So plus 30,000 dia akan bagi dan kita akan teruskan kepada setiap 100,000 kita selenggara. Aircon bukan tak boleh tambah, tapi kenapa orang suka tambah aircon? Gas, tambah aircon gas. Kenapa?
Sebab ada kebocoran lah. Sebab tu kena tambah. Itu sebab kena tambah. Kalau tak bocor tak ada masalah. Kenapa nak mesti tambah? Oh, faham. Dan 134A tu bukanlah murah. Oh. RM60 lebih. Ada kedai RM60, ada kedai RM80. Betul. Bergantung. Jadi kenapa nak pembaziran? Gunakan sabun. Air sabun masa kita cuci kereta tu, gunakan sabun, kita boleh nampak pipe aircon tu, condenser aircon berada di hadapan radiator. Okay. Kita taruh air buih sabun tu sepanjang pipe tu. Bila kita start engine, on mesti off. Aircon mesti off. Okay. Jangan start engine, start aircon juga. Tak boleh. Glad dulu. Start engine, engine hidup. Baru kita on aircon. Tak. Dan kita perhatikan, kalau kita tak buat apa-apa, ada satu pipe dipanggilkan high pressure pipe. Berpeluh. Dia berair. Ada lagi satu low pressure pipe, dia tak berpeluh. Jadi kita taruh je satu yang berpeluh tu dekat sabun, air sabun ni tadi. Okey. Kalau ada kebocoran dekat leak mana-mana, dia akan jadi belon. Betul, dia berbuih lah. Dia berbelon. Bocor lah. Kenapa kita nak tambah gas? Tukar yang oil kena seal ni. dia. Padahal okey, banyak sangat information ke? Faham. Nak kena ada. Tak, sebab kita kadang-kadang aircon bila tak sejuk baru dah cakap, kita tambah gas. Tambah gas. Sekarang ni tambah gas. Betul, tengok jugalah. Maksudnya kalau kena tambah gas tu, ada kebocoran yang berlaku. Datuk memang sangat berguna informasi yang Datuk kongsikan ini. Kami pun terbuka minda dan juga mata ni lah berkaitan dengan perkara-perkaranya. Sikit nasihat Datuk kepada semua yang menonton ini berkenaan dengan penggunaan hawa dingin ini, Datuk. Okey. Yang pertama sekali, tip dia, kita jangan on aircon ketika kita start enjin. Okey. Off dulu. Bukan semua kereta. Kereta yang bagus, kita start enjin, on aircon, on hidup pun tak apa. Dia tidak akan start dengan aircon. Okey. Bila enjin dah hidup, baru automatik aircon tu bergerak. Waktu kita dah bergerak, kita boleh off aircon. Okey. Waktu kita bergerak. Off kita boleh aircon. RPM 2 ataupun 3, speed kita lebih kurang 80 km sejam. 2.3 RPM. Bermakna 2,300 revolution per saat. Okey. Pusingan rotor. Kita dah off tadi. Panas. Pap, pasang aircon. Waktu 2,300. Kita panggilkan RPM itu. Hentak. Ada aircon compressor. Aircon compressor ni ada 5 piston. Piston dia sebesar ibu jari ni. So dia berjalan begini untuk letakkan gas. So pap, salah satu dia leaking akan menyebabkan kebocoran hidrolik sistem ke dalam, menyebabkan kita akan mendapat bau boleh menyebabkan kita boleh mati. Okey. Itu sebab jangan on aircon waktu high speed. Melebihi daripada 2 RPM tidak digalakkan untuk hidupkan aircon. Ketika laju. Itu pun kena ambil tahu juga. Boleh. Tak boleh. Kalau nak speed kena mati aircon dulu. Kalau mati aircon boleh. Nak on aircon speed. Kena slow. Tengok RPM dulu baru kita on. Jangan tentang laju. Panas lah. Tak boleh. Jangan. Cara dia macam mana nak? Kalau kita tengah laju nak bagi ringkas satu. Okey. Kita pun freekan gear. Kereta depan tak ada, kereta belakang pun tak ada. Kita freekan gear, RPM kita pun turun. Kosong. On aircon. Bila kita dah on aircon, bawah daripada 50 km sejam, kita pun masukkan D. Okey. Jalan je lah. Tak ada apa-apa. Ketika memandu tu lah. Yes. Itu tipsnya yang penting. Betul. Kena cakna tengok RPM tu juga ya. Kenapa masa kelas lesen memandu tak ada ni? Nanti dia berjam-jam. Nanti lagi berjam-jam awak yang latihan 6 jam tu pun kita selalu tengok tak faham. Sekarang ambil lesen, bukan semua auto je tau, tak ada manual. Ada juga. Jangan tahu pakai automatif kat sini ya. D dan DA. Ya. Okey, terima kasih. Kita jangan berada 134A kecil Ya, betul. Pakai otomatik kita bersama dengan kita. Nanti kita jemput lagi Datuk. Sebab ini isu yang akan terus kita berikan kecaknaan kepada semua yang menonton, terutamanya yang membabitkan keselamatan jalan raya. Selepas ini kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak buat kek bento. Kek bento? Kek bento. Alamak, apa pula tu ya? Nanti kita akan buat. Terus tonton kami di Malaysia hari ini. Okey, dari kereta kita ke makanan ya. Cantik. Memang ngam lah sama-sama tu. Kan. Ini kalau macam open house, birthday party. Yes, of course. Ini kek bento. Selalu kita kata bento bekal. Lunchbox tapi sebenarnya boleh dibuat dalam bentuk kek juga dan ianya mudah dibuat, senang dan akan kita tunjukkan cara-caranya. Jadi kita kenalkan adalah Nur Farahin Abdul Muttalib. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jadi pagi raya ada?
Ada. Of course lah. Kan? Okey, apakah sebenarnya kek bento itu? Okey, so sebenarnya kek bento ni dia konsep dia daripada Korea. Okey. It's known as Korean lunchbox cake. Tapi nama glamour dia, nama comel dia bento cake. Bento cake. Macam. Okey, hari ini mungkin Farah nak tunjukkan cara-cara untuk menghias kek bento ni. Hari ini Farah akan demo lah macam mana kita nak buat bento kek ni. Boleh DIY sendiri je dekat rumah. Oh, daripada yang itu saja. Muffin ni saja. Boleh buat kek macam ni? Betul. Okay. So hari ini kita akan transform lah daripada kek kosong macam ni untuk kita jadikan seperti itu. Silakan. Cara-caranya. Suara orang romantik. Boleh macam. Laju awak. Laju ya sebab kita hari-hari buat ya. Baik, tapi kalau yang first time tu mungkin dia a bit slow lah. Tapi jangan risau. Awak cakap dengan kami ke? Yang slow tu. Satu lagi mungkin awak boleh tunjukkan sekejap lagi skill awak bagi yang Kak Farah. Okey, yang kek bento ni memang saya rasa tahun lepas pun dah banyak ni juga Sebenarnya kek bento ni trend dia bermula tahun lepas lah. Tahun lepas trend ni diperkenalkan dekat Malaysia dan start daripada situ memang lebih ramai yang prefer untuk beli kek bento ni. Awak dia pro awak. Dia tak ada masalah dia musim situ. Nervous tak tengok? Kalau kita jadi burger awak macam tu. Okey, tadi yang letak tadi tu letak apa tu? Kita letak whipped cream lah. Boleh guna buttercream atau whipped cream. Tapi kalau mungkin yang nak buat dekat rumah beginner kan selalunya boleh guna whipped cream je. Dah siap beli dekat Pasaraya. Lepas tu boleh terus balik rumah orang kata whip dia dengan mixer ke kan. Lepas tu boleh terus guna. Mungkin birthday anak ke kan. Nak beli kek besar-besar, family mungkin 2-3 orang je. Betul. Membazir nak beli besar-besar kan. So ini boleh kalau lah saya buat. suruh anak buat sendiri ni. Betul? Guna muffin tu. Yang ni ni memang Farah buat kek yang ya betul. Kalau dekat Suji Cakes memang kita bake from scratch lah. Ini cermin dah. Betul. Serius tak? Itu adalah cermin. Oh. Abang nampak abang? Cermin letak kat atas. Abang nampak muka abang? Love yourself. Buat afro dah okey dah tu. Nampak? Okey. Baik. Yang ni ada perisa apa Farah? Kalau Farah punya ni. Kalau dekat Suji Cakes kita ada 10 perisa. Okey. Kalau yang hari ni Farah bawakan 4 lah flavor. Oh, ini memang betul-betul buat macam jadikan dia bentuk ya. Ya. Oh, daripada muffin tadi ya. Betul. Siapa sangka, siapa menduga. Siapa menduga. Siapa sangka, siapa menduga. Oh, okey. Dah jadi. Dah jadi, kita dah cover, dah frost dia dengan krim tadi. Sekarang kita hias dia. Okey, nak hias ni kita pakai warna yang berbeza lah. Okey. Dan mengikut kreativiti lah. Mengikut kreativiti, ikut warna apa kesukaan kita. Kalau anak kita suka pink, letaklah warna pink. Saya hitam putih je bola. Okey, sekarang ni Farah akan tulis dulu. Kalau macam kedai Farah, Suji Cake, kalau katalah nak buat birthday party untuk anak. Nak tempah tu, katalah satu kelas dia ada 36 orang. 36 orang. Tempahan tu berapa lama? Kalau selalunya kita paling awal sehari sebelum boleh tempah. Tapi kalau dalam volume yang banyak, Farah suggest dalam 3 hari lah. Okey. Paling-paling. Baik, noted. Sebab yelah ni sesuai juga kan. Untuk macam nak buat birthday anak kat sekolah kan. Tapi tak payah potong-potong kek kan, betul? Bagi seorang satu. Ambil lah kek awak seorang satu. Makan puas-puas. Tak payah berebut. Boleh bawa pulang ya. Jadi sekarang ni dekorasinya konsep yang awak nak buat ni apa Farah? Ini macam kita buat small hearts dulu. Kita tengok. Kan? Dah halalan nak raya ni. Buat raya. Kita ikut tema lah. Love. Dah berapa lama dah Farah dengan konsep kek bento ni? Kek bento ni kita bermula tahun lepas. Tapi Farah sendiri pengalaman dalam kek decoration ni dah 10 tahun dah lah. 10 tahun? Cuma sebelum ni, kita banyak ke kek yang besar-besar. Ni IG Farah Suji? Betul. Suji Cake? Betul. Oh, cantik. Suji Cake dan nama timbangannya Farah Suji. Baik. So sekarang kita letak on top ni warna merah lah. Warna lah supaya naik warna tu Kenapa kita letak warna putih tu dulu? Betul? Supaya bila kita letak warna merah direct, kadang-kadang bila kita biar kek tu outdoor terlalu lama, warna tu macam akan baik. So yang putih tu dia punya asas macam protection lah. Betul, foundation dia. Tapi kan selalu kan kalau kita buat kek besar, nak hias dia, kita akan beri komitmen dan tenaga pada satu kek. Ini bayangkan
Kalau lah saya tempah untuk anak 36 tadi tu? 36 orang tadi tu. Ui, komitmen dia 36 kali tu. Harga tiba-tiba. Jadi kena lah kena tapi sebab minat. Okey, kalau yang macam DIY macam ni Farah, nanti bila dah siap kan, biasanya harga market dia berapa? Yang awak akan letak? Selalunya kalau DIY yang macam ni, dia harga ni sebenarnya bergantung kepada costing kita yang nak menjual. Sebab sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, harga itu bukanlah solely kepada barang sahaja. Dia kepada design dan sebagainya. Tapi ranging selalu bermula dalam RM18 ke atas lah. Baik. Tengok jugalah design-design dia. Ini kalau macam nak kokonola pasang kekasih kan. Anniversary kat dalam tu ke. Awak ni memang cincin dalam kira macam potong-potong. Saya terima. Macam tu. Okey, sambil-sambil nak ambil masa untuk Farah siapkan. Kita dah siap. Hello. 10 tahun lah. Dah siap. So sekarang ni kita nak transfer atas kita punya baking paper dan kita akan pack. Okey, silakan. Ui, mantap orang. Ini. Jadi yang manik-manik Manik ni kalau nak tambah boleh tambahlah. CG Cake ni Farah seorang ke ataupun family sekali? Farah seorang dan kita ada part-timers lah. Okey. Decorate dengan Farah. Wow. Sekarang nak masuk dalam tu lah. Betul. I love you. Not you. Sekarang tak boleh Kita dekat Suji Cakes ni dah jadi pakar mengingatkan anniversary untuk para-para suami. Para suami je. Para suami, para isteri. Isteri pun dia lupa tahu anniversary. Isteri sentiasa ingat tahu. Tapi kebanyakannya suami lah. Majority Majority memang suami. Saya baru nak order 360. Oh, ya ke? Awak tarik balik kenyataan awak. 360. Sekarang ni kita dah letak Okey. atas ni. Sebentar tu kita hanya angkat and letak sahaja. Dah siap. Nabil, dah siap. Dah siap. Okey. Okey, sekali lagi. Kalau nak order boleh ke Instagram Farah terus ya. Suji Cake. Nanti kita akan cubalah rasanya macam mana. Jadi cantik terus tu. Hanif lah. Hanif. Order balik. Okey, terima kasih banyak-banyak Farah. Terima kasih Farah. Sementara itu kita nak tengok dulu. Betul. Kita saksikan lukisan ini. Tu kejap lagi tapi kita berehat terlebih dahulu sebab banyak lagi yang kami nak bawakan di Malaysia hari ini. Terima kasih Farah. Saya ambil yang ni lah, saya ambil yang dua-dua semualah. Menikmati panorama hijau di poskop Gua Musang Kelantan ibarat seluas mata memandang. Namun mata tertumpu pada kelompok kawasan berbukit yang agak kekuningan dan seperti sebuah kebun. Melihat lebih dekat, pada keluasan kebun yang melebihi 1 ekar ini, terdapat tanaman yang di luar kebiasaan dengan gaya hidup suku kaum Temiar di sini. Tidak hanya mengharapkan ubi sebagai sumber harian, mereka juga mengusahakan ladang jagung sebagai variasinya. Mendekati individu cekal ini, Anit anak lelaki Alid, 52 tahun, pulang ke kampung Gawin ini dari perantauan sejak 10 tahun lalu. Ibarat menghela nafas baharu untuk mencuba kelainan dalam mengisi ruang kehidupan. Tidak kira waktu, asalkan masih pagi, dia akan ke kebun untuk menguruskan tanamannya. Menghargai jasa budiman, Anit menjaga kebun ini sebaik mungkin kerana ada individu luar yang sanggup meredah belantara demi mengajar ilmu pertanian. Biarpun pada awalnya gagal menyesuaikan tanah dan benih tanaman, namun segala ilmu yang dipelajarinya membuahkan hasil. Dia datang sini untuk ajar tanam ni lah, cara nak tanam sayur ni. Oh, biasa dia tanam apa? Tanam kalau ikut tu, tengok dekat tempat dia lah. Tempat macam ni, tanah dia subur boleh tanam, kalau tak subur dia. Saya tanam hari tu pun tak hidup juga. Tanam apa yang tak hidup? Tanam ni, sayur ni, kacang. Oh, tak hidup. Cuma hidup ni macam jagung lah.
Sudah 2 kali menikmati hasil tuaian jagung ini, Anit bersyukur kerana pokok ini masih boleh berbuah. Menjalani rutin harian, bapa kepada 7 anak ini akan mencantas daun yang sudah kering. Tujuannya bagi membolehkan pokok mendapatkan nutrien dan secukupnya kepada buah. Buah yang sudah masak boleh diambil untuk dimakan dan juga diagihkan kepada jiran tetangga. Dia ikut musim lah, musim macam kita nak tanam tu bulan 8 ataupun bulan 9 dah. Ikut musim dia. Lepas tu bulan 8 tu kita nak tanam bulan 8, lepas tu bulan 9 2 kali lah tanam. Lepas tu menuai tu bulan 1 ataupun bulan 2 lah. Oh, ni dah nak menuai ni? Nak menuai lah, dekat nak masak tu. Oh. Pada masa yang sama, Anit sedang menunggu musim menuai padi. Bak kata pepatah, baik berjagung-jagung sementara padi belum masak. Selepas menikmati hasil jagung, maka nasi pula dihadamkan. Tidak mengambil sikap beli sahaja di kedai. Selagi ada daya, dia akan mengusahakan sendiri kerana ingin menikmati kepuasan hasil tanaman. Bagi Anit, tanah ini ibarat pusaka dan nyawanya. Biar berbatu jauhnya dari bandar, asalkan dapat memenuhi selera yang sama di belantara ini. Ya, diharap ianya boleh memberi inspirasi kepada semua termasuklah kita kan, sebab ialah dalam keunikan, kelainan itu ada sahaja caralah untuk kita memanfaatkan apa sahaja yang boleh kita buat kan. Baik, itu sedikit laporan di Gua Musang Kelantan berkenaan dengan masyarakat Ruangan Siti Temiar. Baik, kita nak teruskan di Dadak Akhbar hari ini. Semalam kan Hari Pekerja. Jadi lanjutan daripada Hari Pekerja 2023. Okey. Di berita harian di muka hadapan, janji Kerajaan Harapan Pekerja. Okey. Mungkin saya bacakan sedikit. Akan kaji semula gaji penjawat awam, terutama peringkat rendah. Akan bincang syur menaikkan kadar caruman KWSP bahagian majikan kepada 20%. Wow. Dan semua isu berkaitan gaji minimum akan diselesaikan bulan depan. Ini yang dititipkan di berita harian muka hadapan ini. Jadi ini antara semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan menyelesaikan beberapa isu yang membelenggu kumpulan pekerja di negara ini selain memenuhi tuntutan kesatuan sekerja mereka. Ya, okey. Itu di berita harian dan saya nak bawakan perhatian anda dan kita semua ke harian Metro. Ini mungkin mengejutkan kerana di muka hadapannya difahamkan Malaysia berisiko digegar gempa. Wow, dengan apa yang berlaku sekarang ini di luar negara termasuk di negara jiran kita. Dan difahamkan 5 lokasi di semenanjung Malaysia berisiko berdepan dengan gegaran gempa bumi termasuk sehingga 6 magnitud. Berikutan negara dikatakan bukan lagi berada di luar lingkaran api Pasifik. Bagaimanapun ada perbezaan pendapat daripada pakar semua berkenaan dengan kemungkinan ini. Tetapi sebagai rekod, Malaysia telah dilanda 700 gempa bumi berukuran 2.0 magnitud ke atas sejak 2015 hingga awal 2022. Antara 5 kawasan di Malaysia itu dikatakan Kuala Lumpur antara yang berisiko mendapat magnitud 6 skala Richter itu. Kuala Pilah, Manjung, Temenggur, Kenyir. Ya. Okey, itu beberapa perkongsian di Dadak Akhbar dan itu merangkumkan segala perkongsian yang kami kongsikan pada hari ini. Esok menariknya Fariha. Ini berkenaan dengan skamer lah. Risiko mendedahkan QR code kepada umum. Kan ramai yang post kan? Tak duit raya QR semua kan? Itu kalau ni boleh kot. Tapi kadang-kadang macam kita nak menderma dan sebagainya kan ada QR code dan sebagainya. Itu bahaya juga kan. Skamer-skamer ni licik. Wah, okey. Esok akan kami perincikan berkenaan dengan perkongsian itu. Jadi hari ini pun jaga diri kepada yang kembali bekerja dengan sekuat-kuatnya ya. Sekuat-kuatnya minum air banyak Betul. Okey, bye. Senyum selalu. Assalamualaikum.